Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Masalah. Tuan Haji Harif Kadri kerana meluangkan masa walaupun di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan tapi suka ataupun tidak, memang kami di Inspirasi Channel akan terus mengganggu Tuan Haji Harif Kadri di waktu-waktu kelapangan kerana pelbagai isu-isu semasa yang melibatkan undang-undang dan perlembagaan. Tapi hari ini, malam ini, saya mengambil ruang dan kesempatan ini adalah tentang isu yang boleh dikatakan amat dekat dengan apa yang dipanggil garah gerakan anti rumah angkutan haram. Okey, namun ada persepsi negatif, ada yang positif dengan tiga isu yang berlaku. Pertama, saya sebut dulu isu-isu, tapi saya tak nak Haji komen tentang isu itu dulu. Yang berlaku di Bukit Mertajam, Zamri Minot, kemudian diikuti dengan Cikgu Chandra, dengan kereta-kereta kenderaan dibakar, diserang apa semua. Dan yang ketiga sekali, mungkin di hujung sekali, saya minta Haji ulas tentang apa yang berlaku pada Tamim Dahri. Okey. Dan yang saya sebut tadi itu tentang isu persepsi negatif itu yang semuanya merongkai mengaitkan dengan garah itu sendiri. Jadi saya mohon penjelasan Haji untuk bagi lagi rakyat Malaysia faham apa sebenar, apa objektif garah itu sendiri diasaskan. Baik, terima kasih saudara Fazli, Inspirasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kesemua rakyat Malaysia tanpa mengira agama maupun kaum. Pertama sekali, garah diwujudkan pada 31 Januari tahun ini 2026. Apa sebab garah diwujudkan? Sebabnya adalah sejak kebelakangan itu, kebelakangan itu bermaksud sejak tempoh sebelum 31 Januari tersebut, terdapat pelbagai isu di mana terdapat pencerobohan tanah awam ataupun tanah persendirian dan rumah-rumah anutan dinaikkan di tanah-tanah tersebut. Walaupun negara kita mempunyai undang-undang yang lengkap, undang-undang tentang pencerobohan jenayah, pencerobohan sivil dan juga mempunyai undang-undang lengkap iaitu bila kita nak naikkan rumah-rumah anutan. Macam mana struktur-struktur pembinaan lain, kita perlu buat permohonan kepada pihak berkuasa tempatan, kita kena majukan drawing, kita kena dapat kelulusan dan kemudian kita kena dapat lesen-lesen pendudukan sebelum kita boleh gunakan rumah-rumah anutan itu seperti biasa untuk amalan-amalan agama kita. Undang-undang ni lengkap. Tapi sejak merdeka, 68 tahun, kita pelik, kita hairan kenapa masalah ini masih berlanjutan. Sampai kita tahu apa yang berlaku pada tahun 2019, di mana terdapat rusuhan yang berlaku tanpa dapat dikawal di Queen Sri Mahamariaman Seafield, dan kita pun tahu telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang warga Malaysia, seorang penjawat awam, seorang ahli bomba, Allahyarham Adib, di mana pada masa itu terdapat perbalahan di antara pengurusan kuil dengan pemilik tanah. Walhal dalam kes itu terdapat perintah mahkamah, tetapi masih lagi pihak-pihak tidak dapat selesaikan mengikut konsep kedaulatan undang-undang. Dan kemudiannya pada tahun 2024-25 muncul pula isu berkaitan dengan satu lagi rumah anutan di Tanah Jekyll. Sekali lagi terdapat isu berkaitan cuba selesaikan dengan cara baik. Memang setiap perkara patut diselesaikan dengan cara terbaik. Tapi cara terbaik adalah kedaulatan undang-undang. Kalau semua pihak berkuasa, pihak kerajaan, pihak pengurusan rumah anutan dan pemilik tanah ikut undang-undang yang sudah sedia ada, kita tak sampai ke tahap masalah. Kita tak sampai ke tahap masalah. So dalam kes isu Jekyll tu, apabila rakyat mendengar bahawa pihak pengurusan rumah anutan tidak mahu pindah sehingga belum dapat selesaikan tanah baru dan tak dapat pampasan,
maka dia menimbulkan kemuskilan dalam minda ramai rakyat Malaysia lain, tak mengira agama ataupun bangsa. Takkanlah rumah-rumah anutan yang dibina tanpa sah, melanggar undang-undang secara haram, boleh mengharapkan pampasan-pampasan yang mengguna pakai dana awam dan juga tanah-tanah gantian awam. So, di manakah dia kedaulatan undang-undang? Kenapa kerajaan tidak tegas? Dan bila saya cakap kerajaan, saya tak merujuk kepada kerajaan ini. Masalah ini berterusan secara konsisten setiap kerajaan sejak merdeka. Every government, setiap pembangkang, every opposition. Dan kita tahu sekarang ni setiap pembangkang sudah menjadi kerajaan. Tetapi masalah rumah-rumah anutan haram, rumah-rumah anutan tidak sah, tidak diselesaikan mengikut undang-undang. Jadi, Garah ditubuhkan oleh lebih 120 NGO berdaftar dan kini dah sampai 140 NGO yang menubuhkan suatu gerakan ini yang dipanggil Garah, iaitu gerakan anti rumah anutan haram. Bermaksud melibatkan semua bentuk rumah anutan tanpa mengira sama ada ianya berkaitan dengan rumah anutan Islam, masjid, surau atau sebagainya, maupun rumah anutan agama-agama lain sama ada gurdwara, gereja, kuil, tokong atau apa bentuk rumah anutan yang dianuti oleh orang-orang rakyat Malaysia yang dibenarkan dia bawa perlembagaan untuk mengamalkan anutan agama mereka masing-masing dengan cara aman dan damai dan mematuhi undang-undang. Dan di situlah mematuhi undang-undang bermaksud ikut proses undang-undang. Kalau nak naikkan rumah anutan di mana-mana tanah, kita kena ada kebenaran di tanah tersebut. Sama ada kita pemilik tanah atau kita ada sewaan tanah atau pajakan tanah atau sekurang-kurangnya lesen. Apa itu lesen boleh tanya para peguam masing-masing, mereka tahu nak explain. Lesen daripada pemilik untuk mendirikan rumah anutan di situ. Dan bila didirikan rumah anutan, kenalah ikut proses dan prosedur macam mana nak dapat permohonan daripada pihak berkuasa tempatan. So, itu ditubuhkan pada 31 Januari. Tapi sejak 31 Januari sampai sekarang, Garah walaupun mempunyai beberapa keputusan-keputusan positif yang saya akan sentuh sebentar lagi, terdapat pelbagai halangan yang muncul. Halangan yang muncul disebabkan dua perkara. Satu, disumbangkan oleh persepsi salah. Walaupun Garah pada setiap masa telah menyampaikan tujuan dan misi Garah yang sebenar berpaksikan undang-undang, tapi persepsi ini masih lagi muncul. Persepsi salah itu masih lagi muncul. Dan yang kedua, didorong dengan tuhmahan, fitnah dan hasutan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat, terutamanya pemimpin-pemimpin politik yang sebelum ini tahu mereka gagal untuk menyelesaikan masalah ini. Justru untuk tidak dituding jari terhadap mereka, mereka menyerong fahaman orang ke arah mengatakan Garah ni kononnya untuk menghalang proses anutan agama yang sah di bawah Undang-Undang Malaysia. Salah tu. Garah tak menentang mana-mana agama. Garah tak menentang mana-mana kaum. Tapi pemimpin politik yang gagal menyalah nyata, memberi fahaman yang salah sampai mewujudkan masalah-masalah yang kita akan sentuh. InsyaAllah saya akan sentuh sebentar lagi. So ini antara halangan yang kita hadapi. Kejayaan yang telah kita perolehi untuk pengetahuan rakyat yang mengikuti video ini. Pertama sekali, pada 11 hari bulan Februari, iaitu tak sampai 12 hari selepas Garah ditubuhkan, Menteri Perpaduan telah mengeluarkan kenyataan. Aaron Aguh Dagang telah mengeluarkan kenyataan bahawa cadangan Garah untuk mewujudkan satu jawatan kuasa tetap berpusat di bawah jawatan Kementerian Perpaduan untuk membuat bancian menyeluruh satu negara
mengenal pasti semua rumah anutan yang sah dan yang tidak sah. Supaya segala latar belakang setiap rumah anutan dapat dikenal pasti dan kemudiannya yang mana yang boleh diluluskan, maka perlulah mengikut proses undang-undang yang sedia ada untuk memperoleh kelulusan dan lesen dan keizinan pendirian rumah tersebut. Tetapi yang mana yang wujud, terutamanya lebat-lebat ini, 10, 15 atau 20 tahun yang lalu, yang disalahgunakan oleh segolongan kecil rakyat kita, dinaikkan rumah-rumah anutan secara haram di tanah-tanah tanpa kebenaran, maka rumah-rumah itu kalau wajib diroboh, wajar diroboh. So, ini perlu ditentukan oleh pihak yang mempunyai mandat. Pihak yang mempunyai mandat semestinya lah pihak di bawah sediaan kerajaan pusat dengan dibantu kerajaan negeri kerana tanah adalah di bawah bidang kuasa negeri. So, kerjasama kerajaan negeri dengan kerajaan pusat amat penting. Tetapi ini cuma boleh dilakukan kalau ada kementerian yang berpadanan sanggup mengambil teraju, ada kuasa dan daya politik untuk buat perkara ini. Walaupun nampak pedih, walaupun nampak agak sukar untuk diberi faham, tapi demi kedaulatan undang-undang, politik hendaklah diketepikan. Kedaulatan undang-undang yang perlu disanjung, dijunjung. Dan kalau ada kementerian perpaduan yang telah pun setuju boleh teruskan dengan proses ini, maka kejayaan usaha Garah telah tercapai. Garah tidak menyokong mana-mana usaha, mana-mana individu peribadi untuk masuk mana-mana tanah tanpa hak dan melakukan perkara-perkara yang boleh mengakibatkan salah faham dan juga mengakibatkan ketidakhormatan kepada mana-mana agama atau rumah anutan. Tapi pada masa yang sama terdapat undang-undang yang diungkapkan, yang diucapkan di Mahkamah Tertinggi, Mahkamah Persekutuan yang mengatakan dalam keadaan-keadaan khusus tertentu tertakluk kepada fakta tanah berkenaan, fakta hak milik berkenaan, fakta pencerobohan tanah berkenaan, maka pemilik tanah boleh lakukan apa yang dia nak lakukan tanpa perintah mahkamah. Di situ kita datang kepada kejayaan kedua secara tak langsung dalam perjuangan Garah, di mana kita tahu pada 25 hari bulan Februari 2026 yang baru lalu, tak sampai 2 minggu yang lalu, satu pemilik tanah Yayasan Kubra yang menghadapi masalah pencerobohan telah mempadukan kepada nasihat undang-undang yang mereka perolehi daripada peguam mereka, berpendapat mereka telah lakukan apa yang mereka diwajibkan di bawah undang-undang lakukan. Dan kemudian mereka telah mengadakan acara untuk merobohkan struktur rumah anutan tersebut. Tapi sebelum struktur itu dirobohkan, mereka telah pun membiarkan patung-patung dewa di rumah anutan tersebut dialihkan dengan cara terbaik oleh penganut agama tersebut yang mengunjungi rumah anutan tersebut sebelum pun struktur itu dirobohkan. Sekarang perkara itu berada di mahkamah, di mana pihak pengurusan kuil telah memfailkan satu notis di bawah Seksyen 99 Kanun Acara Jenayah untuk membuat aduan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemilik tanah. Mahkamah akan putuskan. Hari Jumaat ini adalah kes pengurusan kes. Saya yakin peguam yang dilantik oleh Yayasan Kubra akan menyampaikan hujah pihak mereka dan pihak pengurusan kuil akan menyampaikan hujah mereka dan biar mahkamah buat keputusan. Tapi sekurang-kurangnya proses pematuhan undang-undang berpandukan kepada kedaulatan undang-undang telah dicapai dengan cara terbaik. Tidak ada pun kacau ganggu yang berlaku di situ pada malam 25 hari bulan Februari sehingga pun sekarang.
Semua pihak memahami kedaulatan undang-undang. Tidak ada kekecohan. Dan pada petang 25 hari bulan, pihak Yayasan Kubra telah mengadakan upacara gotong royong untuk membersihkan selepas struktur itu dirobohkan di sebelah pagi. Dan dalam program tersebut, semua lapisan masyarakat rakyat Malaysia dijemput. Sama ada yang agama Islam, kaum Melayu maupun agama-agama lain dan kaum-kaum lain di Malaysia. Dan saya percaya dalam pandangan saya pada petang 25 Februari terdapat beberapa ahli masyarakat Cina, masyarakat India yang berada di situ untuk sama-sama terlibat dalam gotong royong demi fahaman mereka bahawa apa yang berlaku adalah mematuhi kedaulatan undang-undang. Tetapi selepas daripada itu, kejayaan yang ketiga, saya nak sentuh di sini. Pada 26 dan 27 hari bulan Februari, segolongan NGO lain yang berada di bawah garah, tetapi setiap NGO mempunyai budi bicara untuk menjalankan aktiviti-aktiviti masing-masing berpandukan kepada kedaulatan undang-undang atas pilihan mereka sendiri. Mereka telah ke Ibu Pejabat Daerah, Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak dan ke Majlis Perbandaran Selayang bagi tujuan menyampaikan hasrat mereka, permintaan supaya semua pihak berkuasa ini tegas dan efisien dalam mematuhi kedaulatan undang-undang berkaitan isu pencerobohan tanah dan rumah-rumah anutan haram. Kita dah lihat video-video yang tersebar di media sosial pada tarikh-tarikh tersebut di mana tidak ada kekecohan berlaku. Di mana pegawai-pegawai tinggi IPD Gombak telah bekerjasama menerima petisyen dan membenarkan pihak-pihak berkenaan menyampaikan ucapan tentang permintaan mereka. Dan tidak ada pun apa-apa perkara yang menggugat ketenteraman awam berlaku. Begitu juga pada keesokan harinya yang di-Pertua Majlis Perbandaran Selayang telah pun berbesar hati untuk menerima kunjungan kedua dan menyampaikan hasrat untuk bekerjasama dengan semua pihak supaya negara kita dapat mematuhi kedaulatan undang-undang. Kejayaan yang keempat, satu kumpulan para peguam di bawah garah telah berjumpa dengan pejabat Menteri Besar Selangor untuk bekerjasama dan menunjuk cara bagaimana pihak-pihak berkuasa tempatan mempunyai kuasa di bawah peruntukan-peruntukan tertentu, undang-undang kerajaan tempatan maupun akta saluran parit dan bangunan untuk merobohkan rumah-rumah anutan haram di bawah seksyen-seksyen tertentu dengan mematuhi pengeluaran notis dan sebagainya. Dan sehingga sekarang pasukan tersebut membantu dan akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk menunjuk arah supaya kita dapat sampai satu tahap di mana isu 68 tahun lebih ni diselesaikan dengan cara terbaik. Kita nak galakkan setiap kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk mengambil teraju. Kita tidak boleh biarkan, bayangkanlah satu rumah anutan pun yang tidak ada kebenaran didirikan dengan sah. Kalau berlaku kemalangan di rumah tersebut semasa upacara penganutan, upacara pengamalan anutan mereka atau perayaan mereka, ada apa-apa kemalangan berlaku, bumbung jatuh, ada kecederaan, ada kematian, siapa nak bertanggungjawab? Tidak ada insurans. Pada masa itu kita akan menuding jari kepada semua kerajaan. Kenapa kerajaan tak ambil tindakan tegas? Bagaimana rakyat Malaysia boleh hilang nyawa macam tu? Tak mengira sama ada dia penganut agama Kristian atau agama Hindu atau agama Islam. Ya? Itu yang kita nak elakkan. Adakah rakyat kita faham benda ni? Kalaupun ada rumah anutan telah wujud untuk 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, takkan kita nak biarkan rumah-rumah anutan itu wujud tanpa pemeliharaan keselamatan penganut-penganut yang pergi ke rumah-rumah itu? Adakah kita nak biarkan tunggu kemalangan berlaku dan kemudian kita tersedar 100 tahun tak ada kebenaran? Takkan untuk tempoh berpuluh tahun tidak ada
pihak pengurusan rumah anutan yang mengambil faham bahawa permohonan kena dibuat. Takkan tak pernah ada sesiapa pun yang membuat permohonan kelulusan rumah anutan tersebut. Takkan pihak berkuasa tempatan duduk berpeluk tubuh, abai, cuai untuk melakukan kerja bagi tujuan proses kelulusan. Ini yang kita nak selesaikan. Kita bukan garah, bukan nak hapuskan rumah-rumah anutan yang sah. Garah nak menentukan setiap rumah anutan yang sah wujud secara sah. Dan selepas pada kejayaan keempat, maka kemudian garah dimaklumkan bahawa wujud satu kuil yang lama telah wujud di sekitar, di sebelah hospital Bukit Mertajam. Garah tidak mengambil langkah terus untuk melakukan apa-apa sebab latar belakang, fakta, sejarah perlu dikaji, maklumat perlu diperolehi dan kita kena tahu bagaimana itu berlaku sebab rumah sakit, hospital adalah tempat pesakit-pesakit dirawat. Kita tahu kalau sekolah pun kita tak boleh bunyikan horn. Apatah lagi di hospital yang merawat pelbagai jenis penyakit. Ada yang kanser, ada yang sakit jiwa, ada yang menanti bersalin. Bagaimanakah ada upacara-upacara keagamaan di sebelah hospital tersebut yang boleh mengganggu gugat keselesaan orang yang dirawat? Ataupun kes-kes kecemasan yang nak masuk hospital tersebut. Jadi kita nak tahu bagaimana perkara ini boleh muncul. Sampai tahun 2025, ada hospital di sebelah, ada kuil di sebelah hospital. Takkanlah rumah anutan itu tidak diselenggarakan dengan sah. Kita nak tahu dulu maklumat. Tidak ada proses diambil. Namun ada satu NGO di kawasan utara Pulau Pinang ingin membuat satu himpunan aman di hadapan hospital di kawasan kuil tersebut pada hari Sabtu yang lalu, 7 hari bulan Mac. Namun, di atas kebesaran hati mereka, setelah berbincang dengan pihak polis tempatan, dengan pihak pengurusan kuil, yang kononnya pada masa itu juga ingin mengadakan satu upacara perayaan, maka mereka bersedia untuk menangguhkan himpunan aman di situ. Tidak ada himpunan diteruskan di kuil tersebut. Walau mereka pindahkan kepada program untuk mengadakan upacara membuat laporan polis yang teratur di Ibu Pejabat Polis di Bukit Mertajam Perda tersebut yang jaraknya lebih 2 km daripada rumah anutan kuil tersebut. Tapi apa yang berlaku? Ada serangan dibuat kepada salah seorang daripada aktivis iaitu Zamri Binok di situ yang saya akan huraikan sekejap nanti. Tapi pokoknya di sini, semua rakyat Malaysia kena faham. Garah tidak terlibat secara terus dengan mana-mana organisasi atau aktiviti, mana-mana NGO bebas yang berhak melakukan apa yang mereka rasa mereka perlu lakukan di kawasan masing-masing selagi mereka mematuhi undang-undang. Dan begitu juga, kita telah mendengar dan melihat pelbagai bentuk tuhmahan, pelbagai bentuk hasutan yang dibuat oleh beberapa pemimpin yang saya akan sentuh sebentar lagi, yang mengakibatkan rakyat diselewengkan fikiran. Dan saya tak salahkan saudara-saudara kita keturunan India yang beragama Hindu secara khususnya dalam salah faham perkara ini. Sampai apa yang berlaku pada 7 hari bulan Mac di Bukit Mertajam terhadap Zamri Binok dan pada 9 hari bulan Mac di sebelah petang, jam lebih kurang 6 petang di rumah Cikgu Chandra, dan pada awal pagi 3:19 pagi mengikut kamera CCTV di kawasan tersebut, pembakaran 3 buah kenderaan di mana segelintir kecil
Bukannya ramai, segelintir kecil rakyat kita yang salah faham, melakukan gangsterisme, melakukan jenayah, iaitu meletakkan keselamatan individu rakyat Malaysia yang lain dalam bahaya. Rumah dalam bahaya, kenderaan-kenderaan dibakar. Itu tidak langsung mengikut undang-undang. Itu adalah gangsterisme. Masih saya tak salahkan kepada individu-individu yang melakukan perkara itu kerana mereka dihasut. Mereka diberi salah faham tentang apa yang saya percaya Zamri Vinod atau Cikgu Chandra buat, ataupun mana-mana individu lain buat. Saya rasa setakat ini untuk soalan yang pertama, sebelum saya huraikan kepada isu-isu lain yang berbangkit yang wajib diketengahkan pada hari ini. Okey Tuan Haji, saya nak pergi pada soalan kedua. Apabila 3 insiden, saya guna perkataan insiden, iaitu yang melibatkan pada 7 hari bulan, tak silap saya, saudara Zamri Vinod di Bukit Bertajam, diikuti 2 hari selepas itu, apa yang berlaku pada Cikgu Chandra di kediamannya, serangan ganas yang berlaku di kediamannya yang melibatkan kereta pun dibakar, dan yang terakhir yang berlaku di Langkawi, saudara Tamim di Langkawi. Persepsi negatif berlegar di media sosial yang di mana mengaitkan secara langsung kononnya 3 insiden ini puncanya datangnya daripada Garah itu sendiri. Jadi apa komen Tuan Haji? Baik, pertama sekali saya nak menyatakan seperti mana telah saya jelaskan bahawa Garah ni adalah gabungan NGO arm di Malaysia. Dan tujuan Garah adalah untuk mengenal pasti cara dan gaya kedaulatan undang-undang untuk menyelesaikan isu pencerobohan tanah dan kenaikan rumah-rumah anutan haram. Itu sahaja tujuan Garah. Tapi Garah tidak mengendalikan aktiviti khusus. Garah berurusan dengan pihak-pihak kerajaan pusat, kerajaan negeri setakat mana yang dia boleh mampu. Jika kerajaan negeri dan kerajaan pusat serta pihak berkuasa hendak bekerjasama dengan Garah. Garah tidak terlibat dalam aktiviti-aktiviti khusus. Sama ada di dalam Yayasan Kubra maupun di Bukit Bertajam ataupun apa-apa urusan Cikgu Chandra sekalipun. Tetapi Garah tak menghalang dan Garah tak menggalakkan apa perkara yang individu nak lakukan. Balik kepada soal Zamri Vinod. Setakat pengetahuan saya, Zamri Vinod pun tidak terlibat secara terus berkaitan dengan himpunan aman yang mula-mula dijadualkan di Bukit Bertajam. Itu saya difahamkan diuruskan oleh satu NGO tempatan di sana di Pulau Pinang. Tetapi apabila mereka minta pandangan Zamri Vinod, maka Zamri Vinod cuma memberi pandangan untuk berunding dengan pihak polis, which is the right move to do. Sebab tidak ada pun NGO berkenaan nak membuat himpunan riuh rendah ataupun himpunan melanggar tenteraman ataupun nak merobohkan kuil tersebut. Tidak. Itu saya jelas. Mereka nak adakan himpunan aman untuk bertanyakan bagaimana boleh wujud satu rumah anutan bersebelahan dengan hospital untuk tempoh berdekad yang lama. So apabila rundingan dibawa dengan pihak polis, maka mereka akur untuk menangguhkan himpunan tersebut bukan pada hari Sabtu dan tamatkan isu tersebut, tapi digantikan dengan program untuk membuat laporan polis di IPD Bukit Bertajam, iaitu tak silap saya di IPD Perda Bukit Bertajam pada masa dan tarikh yang sama. Zamri Vinod berada di Bukit Bertajam pada masa itu, tidak berada di kawasan kuil. Itu dalam fahaman saya. Dan saya percaya Zamri Vinod telah keluarkan penjelasan beliau di dalam media sosial beliau sendiri. Boleh semak di situ. Dan beliau berada di kawasan kediaman jauh daripada kuil tersebut. Lebih daripada 2 kilometer saya difahamkan. Dan apabila beliau turun daripada kediaman untuk ke ibu pejabat polis,
berlakulah apa yang beliau mengadu dan terdapat laporan polis dibuat di mana beliau telah pun dikepung dengan beberapa kenderaan bermotor dan kemudian beliau terpaksa melarikan diri setelah kenderaan beliau dilontar dengan batu yang memecahkan cermin. Itu untuk pihak polis siasat. Tapi bagaimanakah terdapat individu-individu segelintir kecil ini di kawasan kediaman menunggu Zamri Vinod sedangkan tempat itu berada 2 kilometer jauh daripada Kuil? Apakah tujuan beberapa orang gelintir kecil sahabat-sahabat kita keturunan India agama Hindu berada di situ kalau bukan untuk mengugut ataupun menyusahkan ataupun mencederakan Zamri pada masa itu? Itu pun bukan urusan Garah. Tapi Garah bertanggungjawab untuk menyatakan perkara berpandukan kedaulatan undang-undang. Kalau Zamri Vinod ada buat kesalahan, pihak polis akan menyiasat. Dan pihak polis bertanggungjawab menyiasat. Begitu juga pihak-pihak yang telah mengepung dan cuba melakukan kecederaan atau mengganggu keselamatan Zamri Vinod pada tempoh masa tersebut pun wajib disiasat. Biarlah polis jalankan kerja mereka. Yang saya percaya sedang dijalankan. Saya difahamkan ada seorang telah ditahan tetapi melalui kawat cam yang dibuat oleh Zamri Vinod, beliau telah mengenal pasti orang tersebut tidak berada di situ. Zamri Vinod dengan jujur telah memberitahu orang itu tidak berada di situ. Dan rupanya orang yang ditahan itu adalah pemilik satu kenderaan bermotor. Tapi bukannya orang yang menunggang motor itu. So biar pihak polis melakukan siasatan lanjut. Tetapi saya difahamkan RSN Raya telah mengeluarkan satu naratif yang terpesong berkaitan apa yang berlaku di Bukit Bertajam. Beliau dalam satu media sosial telah menyoal kenapakah Zamri Vinod telah membuat atau memandu kereta dalam keadaan yang boleh menjejaskan keselamatan orang yang menunggang motosikal. Persoalan sebenar sebab video-video yang dirakam telah tertular di media sosial. Masakan RSN Raya tak lihat apa yang berlaku? Adakah perbuatan Zamri Vinod itu secara sengaja untuk menyebabkan kecederaan kepada mereka yang berada di sana mengepung beliau ataupun sebagai tindakan membela diri? RSN Raya adalah seorang peguam. Saya pun seorang peguam. Perkara ini untuk pihak polis siasat. Tapi apabila seorang peguam seperti RSN Raya, wakil rakyat pula tu, membuat kenyataan yang terpesong, bukankah dia menghasut saudara-saudara kita keturunan India agama Hindu untuk mempercayai bahawa Zamri Vinod telah melanggar undang-undang? Inilah masalahnya. Kalau pemimpin politik tidak bertanggungjawab. Dan ini bukan kali pertama RSN Raya melakukan perkara itu. Sebab pada 5-6 hari bulan Februari, yakni beberapa hari sebelum Himpunan Aman Garah, RSN Raya telah di dalam Dewan Rakyat dan di luar Dewan Rakyat menyoal dan mencabar polis serta Kementerian Dalam Negeri memperhentikan satu himpunan aman yang sah di bawah perlembagaan yang mana telah dilakukan oleh pihak polis. Ramai telah ditahan termasuk saya. Itu adalah satu proses lain yang akan mengambil tindakan undang-undang mengikut proses tersebut. Saya tidak perlu huraikan di sini. Tapi bukankah itu hasutan oleh RSN Raya? Sebab itu saya telah keluarkan satu kenyataan dan saya telah membuat satu laporan polis seminggu selepas itu. Di mana saya telah namakan RSN Raya dan beberapa pihak lain yang telah menghasut saudara-saudara kita keturunan India untuk salah faham tujuan himpunan aman tersebut. Untuk memberi faham rakyat ke atas perjuangan Garah yang dipesongkan oleh RSN Raya dan yang lain seolah-olah Garah hendak menghancurkan semua rumah anutan selain pada rumah anutan Islam. Palsu. Malulah kepada pemimpin politik seperti Raya yang memalsukan fakta. Sedangkan beliau adalah wakil rakyat. Keduanya,
apabila mula keluar poster tentang himpunan aman di Hospital Bukit Mertajam, sekali lagi RSN Raya mengaku dia buat laporan polis di Pulau Pinang dan keluarkan kenyataan kononnya ada usaha merobohkan kuil. Tidak ada pun apa-apa panggilan ataupun niat untuk robohkan kuil di Hospital Bukit Mertajam pada masa itu. Kenapa pemimpin politik membuat kenyataan palsu? Kenapa RSN Raya membuat suatu naratif palsu? Dan sekarang beliau nak mengatakan bahawa beliau tidak terlibat dalam menyebabkan gangsterisme yang berlaku terhadap Zamri Vinod dan Cikgu Chandra. Saya nak rakyat teliti perkara ini. Rakyat Malaysia tidak bodoh. Kita matang, kita nak fakta. Berpandukan kepada fakta dan rentetan peristiwa. Dan di media sosial yang kita nampak, tak dapat lihat video-video tertentu. Of course, video tersebut pun kita kena waspada adakah diedit atau tidak untuk pihak polis siasat. Tapi daripada apa yang kita lihat, adakah sebenar-benarnya Zamri Vinod yang melakukan kesalahan jenayah ataupun ada kesalahan jenayah yang berlaku terlebih dahulu sebelum Zamri Vinod mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri. Itu untuk polis siasat. Kedua-dua perkara ini. Biarlah polis buat kerja mereka dan kita kena berlaku adil kepada polis. Satu masalah tidak boleh diselesaikan dalam tempoh sejam, dalam sehari. Ambil masa untuk mengambil kenyataan, membuat kajian, menemunuga saksi-saksi, membuat tahanan. Kita kena sabar dan tabah. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dibuat secara huru-hara. Undang-undang pun tidak boleh dibuat secara gangsterisme. Jadi, RSN Raya, saya nak tanya dengan tegas. Bukankah anda secara langsung atau tidak langsung telah menghasut saudara-saudara kita di sebelah utara, kaum India yang beragama Hindu, untuk salah faham niat Zamri Vinod berada di situ? Tiada kena mengena dengan himpunan aman tersebut, walhal untuk membuat aduan laporan polis yang sah. Seperti mana RSN Raya kata hak dia buat laporan. Bukankah hak Zamri Vinod buat laporan polis tentang kewujudan kuil di kawasan bersebelahan hospital? Hak atau tidak? Itu persoalan undang-undang. Jangan pesong. Jadi itu yang berlaku di Bukit Mertajam, Saudara Fazli, para penonton. Kita tidak boleh buat rumusan. Kita tak berhak buat rumusan. Biar pihak yang berkuasa, yang mempunyai mandat untuk menyiasat, siasat dengan betul dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dan kemudian menyediakan kertas siasatan untuk dimajukan kepada pejabat pendakwa raya untuk pejabat pendakwa raya membuat keputusan siapa yang wajar dituduh di atas peruntukan-peruntukan undang-undang yang mana dan siapa yang tidak dituduh jika ada yang tidak dituduh. Itu Zamri Vinod. Berkaitan dengan Cikgu Chandra pula, kita semua tahu Cikgu Chandra adalah seorang saudara kita, rakyat Malaysia, keturunan India, beragama Hindu. Apakah kaitan beliau dengan Garah secara direct? Tidak ada. Ya, tetapi beliau sebagai rakyat yang bertanggungjawab, beliau faham. Beliau faham dan hormati perjuangan Garah, iaitu tentang pencerobohan tanah dan pendirian rumah-rumah anutan haram. Dan beliau memainkan peranan beliau sendiri untuk menyampaikan pendapat beliau. Ya, kadang-kadang bahasa dia agak lantang. Itu adalah urusan peribadi beliau. Tidak semestinya dipersetujui oleh kami di Garah pun. Tapi kami tak boleh halang atau tangkap dia. Kami tiada kuasa. Tapi tak bermaksud dia bersalah. Cuma apabila beliau berada di tanah Yayasan Kubra pada 25 Februari semasa gotong royong dan saya percaya terdapat beberapa gambar tertular beliau berada di situ, maka ramai daripada saudara-saudara kita keturunan India yang beragama Hindu disebabkan hasutan-hasutan oleh pemimpin-pemimpin politik seperti RSN Raya. Saya ulangi, RSN Raya ini menyebabkan saudara-saudara kita yang keturunan India beragama Hindu mengambil faham bahawa Cikgu Chandra ni bertentangan dengan kaum India.
Kalau itu anggapan mereka itu hak mereka beranggapan. Tetapi bila mereka mengambil undang-undang di tangan sendiri dengan menyerang, membuat kerosakan di rumah di sebelah petang 9 hari bulan Mac yang lalu, dan kemudian datang semula pada jam 3:19 pagi mengikut rakaman CCTV yang nampak beberapa jumlah kereta di situ dan nampak permulaan pembakaran kereta di situ. Saya yakin pihak polis akan menyiasat dan membuat siasatan lengkap tentang perkara tersebut. Bukankah itu gangsterisme? Bukankah itu melanggar undang-undang? Boleh mengakibatkan bahaya kepada keselamatan nyawa Cikgu Chandra dan keluarga beliau, harta beliau, yakni rumah dan kenderaan-kenderaan. Saya difahamkan pihak polis sebenarnya telah hadir di rumah beliau pada sebelah awal malam tersebut untuk membuat siasatan berkaitan laporan kerosakan rumah di sebelah petang 9 hari bulan tu. 20 orang lebih kurang polis telah hadir untuk membuat siasatan. Tapi dalam fahaman saya, selepas mereka meninggalkan tempat tersebut, selepas penyiasatan awal, kemudian pada 3:19 pagi, baru mereka yang lain ini datang untuk membuat kebakaran kenderaan. Jangan salahkan pihak polis. Pihak polis tidak boleh berada 24 jam di setiap masa pada mana-mana tempat. Tapi sekarang ini saya difahamkan pihak polis sedang memberi keselamatan, security di kawasan tersebut kepada Cikgu Chandra dan keluarga beliau daripada apa-apa serangan lanjut. Ya, keselamatan sesiapa pun, bukan Cikgu Chandra, sesiapa pun. Sama ada dia keturunan Melayu ke, keturunan India ke, keturunan Cina ke, keturunan Gujarati ke, selagi dia adalah rakyat Malaysia yang sah, yang menjunjung perlembagaan, adalah tanggungjawab kita untuk hormati. Jadi di sini, dua perkara yang berlaku, Zamri Vinod dan Cikgu Chandra adalah dua perkara yang telah munculkan konsep gangsterisme, mengganggu gugat ketenteraman awam oleh segelintir kecil rakyat Malaysia yang telah pun diracuni, disemai benih hasutan oleh pemimpin politik seperti RSN Raya dengan salah. Dengan salah. Balik kepada yang ketiga, Tamim Dahari. Tentang saudara Tamim Dahari pun, saya tidak mempunyai maklumat lengkap. Kecuali saya sedar pada sebelah petang atau lewat tengah hari tadi, ada video tertular tentang beliau memijak suatu perkara besi di satu kawasan hutan yang saya tidak nampak apakah dia di situ pada masa itu. Dan pada awal malam tadi, selepas buka puasa, saya percaya ada satu naratif, satu penjelasan yang telah diberi oleh Tamim Dahari tentang apa yang berlaku. Nah, penjelasan beliau telah beri. Biarlah pihak polis melakukan siasatan. Penjelasan beliau adalah beliau berada di situ dan beliau nampak ada besi terpacak daripada tanah dan beliau telah pun meratakan besi tersebut. Biar polis menyiasat. Kalau polis terdapat apa-apa kesalahan jenayah, polis akan mengambil tindakan. Tapi kalau penjelasan Tamim Dahari itu adalah jujur dan ikhlas, berpandukan kepada latar belakang dan fakta, jangan pula diracuni fikiran saudara-saudara kita yang keturunan India, beragama Hindu, untuk memikirkan seolah-olah Tamim Dahari ini pergi ke satu negara untuk mencari rumah-rumah hanutan dan melakukan apa yang dia boleh lakukan. Saya rasa itu agak keterlaluan. Tapi saya tidak ingin mengambil pihak sebab bukan dalam kedudukan kita untuk mengambil pihak. Itu untuk pihak berkuasa menyiasat. Dan yang paling penting, apa yang dilakukan oleh Zamri Vinod maupun NGO di Bukit Mertajam, maupun Cikgu Chandra ataupun Tamim Dahari bukan atas permintaan atau aktiviti secara langsung oleh Garah. Tapi itu tidak bermakna Garah tidak akan menyokong perkara betul yang mereka lakukan. Perkara salah jika ada yang mereka lakukan untuk pihak berkuasa mengambil tindakan. Garah tidak akan menyokong sesiapa yang melanggar undang-undang.
Begitu juga pihak pemimpin politik seperti RSN Raya yang melanggar undang-undang Garah akan mengambil langkah-langkah yang perlu, yang sudah pun diambil dan akan terus diambil. Jadi saya harap penjelasan saya di sini adalah memadai untuk rakyat faham apa itu Garah, apakah perjuangan Garah dan bagaimanakah apa yang berlaku sejak seminggu dua yang lalu ini disalahertikan sebagai Garah kerana hasutan-hasutan dan fitnah-fitnah oleh pemimpin politik seperti RSN Ryan dan beberapa lagi. Terdapat juga pemimpin Linggeshwaran dan juga terdapat seorang yang bernama David Marshall di Pulau Pinang. Begitu juga dengan Ramanan. Petang tadi mengeluarkan satu video. Dan Ramanan tidak berani pun menyebut dengan jelas. Saya heran bagaimana pemimpin politik kalau bertanggungjawab, bagilah tu kenyataannya lengkap. Bagaimana dia boleh mengatakan terdapat beberapa individu yang kecil yang dibayar? Apa maksud dia? Janganlah timbulkan satu lagi fitnah. Cakap siapa? Namakan siapa? Biar orang yang dinamakan boleh memberi penjelasan. Siapa yang bayar? Namakan supaya orang berkenaan boleh nyatakan kalau betul dakwaan awak. Tapi membuat dakwaan-dakwaan bacol seperti ini menunjukkan awak pemimpin yang tak layak menjadi pemimpin. Walaupun awak mungkin wakil rakyat ya. MP pula tu. Jangan sekali-kali awak salah gunakan kedudukan awak, RSN Raya dan Ramanan, sebagai wakil rakyat untuk menyalahgunakannya, menghasut saudara-saudara kami, keturunan India, yang beragama apa sekalipun, untuk diberi fahaman yang salah, sehingga menimbulkan kekecohan, kemudaratan, keharmonian rakyat. Awak yang menjadi penyebab masalah ni. Dan Garah tidak akan berhenti di sini terhadap kesemua pemimpin politik yang meracuni rakyat dengan salah. Tetapi saudara Fazli dan para penonton, saya nak sudahkan penjelasan saya ini dengan satu huluran peluang kepada RSN Raya secara khusus dan mana-mana pemimpin lain seperti Ramanan ataupun Linggeshwaran atau sesiapa saja, untuk mengadakan satu dialog bertamadun, dalam bahasa Inggeris civilized dialogue. Sebab anda kadang-kadang sengaja tak mau faham bahasa Melayu. A civilized dialogue antara anda yang percaya kononnya Garah ataupun individu-individu tertentu yang kononnya berada dengan Garah ingin menghancurkan kesemua rumah anutan Hindu. Dan kami di sebelah Garah yang memperjuangkan cuma isu pencerobohan tanah dan kenaikan rumah-rumah anutan haram berpandukan kedaulatan undang-undang. Kalau anda jujur sebagai pemimpin dan kalau anda rasa anda berhak mengatakan apa yang anda telah secara salah melakukan, maka jom kita akan adakan dialog. Sila hubungi wakil kami. Secara khusus, saya namakan, hubungilah saudara Firdaus Wong di media kami untuk memberitahu bilakah tarikh dan masa yang anda selesa untuk hadir bagi tujuan dialog, di tempat mana. Kami bersedia di mana saja dan kami di sini bermaksud Hanif Khatri mewakili Garah. Let's have a proper dialogue supaya rakyat boleh faham siapa yang betul dan siapa yang salah, apa yang betul dan apa yang salah. Dan kita boleh capai satu penyelesaian ke arah kemuktamadan, a finality. Macam mana kita nak selesaikan isu pencerobohan tanah dan pendirian rumah anutan haram tanpa mengira apa rumah anutan agama mana sekalipun. Itu isunya. Kalau berani kerana benar, maka sahutlah cabaran ini. Anda diberi tempoh 3 hari lengkap. Mulai pada sekarang, mulai daripada tayangan video ini dan mulai daripada laporan video ini di media-media sosial maupun di media-media utama negara. Sekian, terima kasih.